Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia tetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaction ringkas dengan bahasa yang mudah dan dalam masa yang singkat tentang satu statement yang dibuat oleh yang berbahagia, Mufti Negeri Perlis, iaitu saudara Muhammad Asri bin Zainul Abidin, yang lebih kita kenali sebagai Dr. Mazhar. Beliau mengulas tentang cadangan kerajaan negeri Johor melalui Tengku Mahkota Johor untuk mengubah cuti mingguan negeri daripada hari Jumaat kepada hari Ahad. Dr. Mazhar telah memberikan hujahnya menyokong cadangan tersebut. Reaction saya ini tidak bertujuan untuk mencela ataupun mencaci ataupun memaki ataupun merendah-rendahkan ataupun melabel Dr. Mazhar dengan apa-apa label ataupun menghasut mana-mana pihak dengan apa-apa bentuk hasutan sekalipun. Cuma saya sebagai rakyat Marhain berhak memberikan pendapat. Walaupun pendapat saya tidak dipersetujui ataupun bercanggah dengan pendapat Dr. Mazhar ataupun mana-mana pihak yang berwajib. Kerana apa? Kerana jika apapun pendapat saya ataupun apapun pendapat rakyat Marhain, jika pihak-pihak berwajib tidak bersetuju, kami rakyat Marhain ataupun saya sebagai rakyat Marhain tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi tidak ada masalah. Baik. Sebelum itu, kita dengar dulu apa kata Dr. Mazhar dalam satu video ringkas yang saya dapat daripada laman-laman maya. Dasar Islam cuti hari Jumaat ni mai kat mana? Adakah Nabi pernah kata orang Islam cuti hari Jumaat? Yang tahu hari tak bekerja, orang tak bekerjanya ialah Yahudi pada hari Sabtu. Quran kata apa? Kadang-kadang sebahagian hak duk tanya ni banyak kali dah, tapi saya nak jawab lah bagi dia dengar sekali lah jawab ni. Tak payah jawab 2-3 kali. Quran kata apa? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada sembahyang Jumaat, kepada solat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, bersegera pada mengingati Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Maksudnya hari itu orang buka kedai ke tak? Kenapa Quran suruh tinggal jual beli kalau hari itu hari cuti? Maksudnya hari itu tak cuti lah. Faham tak? Kemudian sambung ayat tu lagi. Apabila tuan, fa idza qudiyatis salah, apabila kamu selesai sembahyang, balik tidur. Tak. Fa idza qudiyatis salah, sambung benda. Fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Selesai daripada sembahyang, Allah kata fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, carilah kurniaan Allah, pi buat kerja. Sebab itu dalam mazhab Malik makruh hari Jumaat tak buat aktiviti apa-apa.
Tak ada mazhab 4 yang kata hari Jumaat hari cuti lah. Islam tak pernah ada siapa kata. Nak cuti tu cerita lain, tapi tak ada nas agama kata hari Jumaat cuti. Melainkan orang-orang yang bankrupt akal dia, sehingga dia tak boleh faham. Dia kata kalau melaksanakan Islam cuti hari Jumaat, yang itulah yang ada dalam kepala dia. Bukan dia fikir pentadbiran yang baik, rajin kerja, pengurusan yang bagus. Yang Islam minta, dia duk kira nak cuti hari Jumaat. Agama tak kata cuti hari Jumaat. Pertama, agama tak kata, nas kata kerja hari Jumaat. Kemudian, apa akan terjadi? Tapi kalau orang cuti juga hari Jumaat, boleh tak? Boleh lah. Bukanlah salah. Macam kita cuti. Mana-mana hari kita cuti. Macam Arab dia cuti hari Jumaat. Tak ada masalah apa dia nak cuti. Tetapi semua orang yang cuti pada hari Jumaat tidak pernah menyatakan kerana membesarkan hari Jumaat. Kerana agama tak kata cuti kerana membesarkan hari Jumaat. Kerana agama tak ada membesarkan hari itu dengan cuti. Tak ada. Membesarkan hari itu dengan ibadat. Kerja. Membezakan hari itu. Satu hari yang mana orang Islam tak boleh buat apa. Tak pergi mana. Duduk tunggu di rumah pergi sembahyang Jumaat. Tak ada. Dalam agama macam tu. Cuma kalau nak cuti juga, soal pentadbiran lah. Kita pilih hari Sabtu boleh, pilih hari Ahad boleh, hari Jumaat boleh, hari Isnin boleh. Kalau kerajaan pilih hari Jumaat. Cumanya saya nak beritahu tuan-tuan. Orang kata cuti hari Jumaat, boleh kita pergi sembahyang Jumaat awal, boleh kita beribadat. Teori. Tapi kalau cuti hari Jumaat, ramai akan bermusafir. Betul tak? Bila dia bermusafir, tak wajiblah sembahyang Jumaat. Tambah perlis sempadan dengan Siam, dia pergi Siam. Dia pergi Thailand. Sunyilah masjid-masjid kita. Tok Imam pun tak ada. Tok Imam pun pihaknya. Tuan-tuan faham? Bagi negeri-negeri yang banyak kilang, ada pejabat, kerana hari Jumaat hari kerja, orang malu muka mai sembahyang Jumaat. Kalau kilang ada yang sediakan bas, mereka datang sembahyang Jumaat. Kalau hari Jumaat cuti, mungkin tidur di asrama. Sebagian orang yang memang balok. Saya sebut yang marah lah. Balok terus hilang terus sebab balok. Yang balok sembahyang Jumaat ni, dia ada peluang kalau hari macam hari kerja, hang tak pergi sembahyang Jumaat, aku tak nampak tadi. Dia segan jugalah. Kalau hari ni dia kata aku sembahyang, mana hantau aku sembahyang masjid kampung aku. Kan? Kerana kita kerja pada hari Jumaat, saya kata salah satu faktor orang ramai duduk di masjid. Kalau cuti, saya rasa cerah. Han tak sembahyang Jumaat ke ni? Musafir. Bukan salah kalau cuti hari Jumaat, saya tak kata salah. Tapi kesan pada kalau tujuannya nak bagi ramai masjid, tidak mencapai tujuan. Kalau tujuannya bagi membesarkan hari Jumaat, tidak ada nas dalam hal itu. Kalau tujuannya kerana hari Jumaat, agama suruh kita jangan buat apa, menyanggahi nas. Tapi kalau tujuannya sebab masyarakat kita ni rajin, mereka pun tak pergi mana, hari Jumaat ni kalau cuti boleh dah mereka pergi sembahyang masjid awal, lepas pada tu dapatlah mereka berzikir, mereka nak baca lagi suratul kahfi. Kalau ada masyarakat yang macam tu, baguslah di sudut cuti Jumaat tu bagi kesan. Tapi saya tak rasa hasilnya macam tu. Hasilnya hari Khamis dah belah dah. Tengok-tengok Tok Imam tak ada. Pasal apa Tok Bilal jadi Tok Imam hari ni? Tok Imam haknya. Baik. Kita telah mendengar apa yang diperkatakan oleh Dr. Mazhar. Saya menyimpulkan ada 4 perkara yang menjadi fokus untuk saya membuat respon terhadap Dr. Mazhar. Yang pertama, Dr. Mazhar memberikan ayat Quran surah Al-Jumu'ah untuk menjadi hujah beliau untuk menyokong saranan tersebut. Yang kedua, beliau mengatakan jika cuti mingguan negeri dijadikan pada hari Jumaat, maka ia akan menyebabkan pekerja-pekerja kilang
boleh culas ataupun boleh tidak pergi solat Jumaat. Yang ketiga, jika cuti ditetapkan pada hari Jumaat, pada hari Jumaat, maka orang akan bermusafir, ya, tidak solat Jumaat. Dan keempat, jika cuti itu ditetapkan pada hari Jumaat, maka masjid akan kosong, ya, kerana para jemaah dan imam-imam pergi melancong ke Golok ataupun Daratiwat Negeri Siam. Baik. Yang pertama tentang surah Al-Jumu'ah, ya. Jadi saya merujuk kepada kitab tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka, tentang apakah maksud ataupun tafsir surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 yang dipetik oleh Dr. Mazhar. Baik. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 berbunyi, maksudnya, saya sertakan maksud, ya. Bolehlah dirujuk dalam Quran ataupun dalam kitab-kitab tafsir. Wahai orang yang beriman, apabila diseru kamu kepada sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikianlah yang amat baik bagi kamu jika kamu ketahui. Ya. Dan disambung lagi pada ayat yang ke-10. Dan apabila telah diselesaikan sembahyang Jumaat itu, maka bertebaranlah di bumi dan carilah kurnia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beroleh keberuntungan, ya, ataupun kejayaan. Baik. Wahai orang yang beriman, apabila diseru kamu kepada sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah. Ya. Apa maksud dia? Kata Hamka, ayat ini menunjukkan bahawa sembahyang Jumaat adalah wajib bagi barang siapa yang mendengar azan. Kalau yang dipahamkan hanya ayat ini sahaja, saya tidaklah wajib pergi Jumaat bagi orang yang tidak mendengarnya. Tetapi tiga orang ulama, sahabat, iaitu Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Anas Ibnu Malik dan Abu Hurairah berpendapat bahawa dalam satu kuarter batas 6 mil. Mil ni batu. Wajiblah bersegera pergi Jumaat. Menurut Rabi'ah, batas 4 mil. Menurut Imam Malik dan Lais, batas 3 mil. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ukurannya ialah seorang muazzin yang lantang suaranya dan angin tenang dan muazzin berdiri di atas dinding kota, di atas tempat yang tinggi. Maksudnya, wajib kita sembahyang Jumaat apabila mendengar azan. Tetapi kata Hamka, jikalau hanya ayat ini diambil kira, tidaklah menjadi wajib jika tidak mendengar azan. Itu logik yang Hamka gunakan. Ya. Dan para sahabat dan juga imam-imam berbeza pendapat, ya, tentang kadar mendengar azan tersebut. Ya, ada yang mengatakan mengikut jarak. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan mengikut kelantangan suaranya dan tempat ia berazan. Ya, baik. Tetapi menurut hadis yang sahih dari Bukhari yang diterima daripada Aisyah bahawa penduduk kampung, ya, ketinggian, ya, awali di Madinah datang pergi berjemaah dari kampung mereka di luar kota Madinah yang jauh, kira-kira 3 mil. Maknanya hadis Bukhari mengatakan ada penduduk yang jauh daripada Madinah datang, ya, lebih pada 3 batu mereka datang untuk sembahyang Jumaat, ya. Oleh yang demikian, nak lebih dekatlah kepada faham kita pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau. Wajib Jumaat bagi yang penduduk satu kuarter. Didengarnya seruan ataupun tidak didengarnya. Dan yang bukan penduduk kuarter itu, walaupun azan didengarnya, tidaklah dia wajib Jumaat. Ya. Ini kata Imam Abu Hanifah lah. Ya. Dan saya dapatlah kita perluas apa yang dimaksudkan dengan seruan itu. Kerana kalau Jumaat baru diwajibkan kalau sudah terdengar azan, pada imam Jumaat ikut sunnah hanyalah azan satu kali, iaitu setelah imam naik ke atas mimbar. Saya banyak orang yang tidak akan terkejar olehnya pergi ke Jumaat untuk mendengar khutbah. Kalau wajib baru setengah azan didengarnya, sedangkan azan yang sunnah itu dilakukan sesudah masuk waktu. Jadi dengan arti kata lain, jika menurut sunnah, satu kali azan, naik mimbar, kan, orang menunggu dengar terdahulu, dengar azan dulu, maka terkejar-kejar. Ya, kerana bila dah azan, imam dah naik mimbar, orang dengar azan. Oh, baru azan. Sedangkan imam dah nak naik mimbar, maka terkejar-kejar. Ya.
Melihat kepada perbuatan Rasulullah, nyatalah bahawa mereka sejak pagi-pagi hari telah bersiap ke masjid dengan tidak menunggu terlebih dahulu ada orang melakukan azan. Ya. Ini dikuatkan oleh sebuah hadis ya, yang bermaksud dari Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat, mandi jinabah, kemudian dia pergi ke masjid untuk salat Jumaat, samalah keadaannya dengan berkorban seekor unta. Dan barang siapa yang pergi pada saat kedua, sama dengan berkorban dengan seekor sapi. Dan barang siapa pergi pada saat ketiga, sama dengan berkorban seekor domba. Barang siapa yang pergi ke saat keempat, sama dengan berkorban seekor ayam. Barang siapa pergi saat kelima, sama dengan berkorban seperti telur. Maka apabila imam telah keluar, hadirlah malaikat untuk mendengarnya. Ya. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Malik, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Ya. Jadi hadis ini mengatakan ya, para sahabat ya, pergi ke masjid, ada yang pergi ke masjid pagi-pagi. Ya, lepas mandi pagi, uh, setelah mandi pada pagi hari, mereka terus pergi masjid. Mereka digunakan dengan pahala yang besar. Ya, seolah-olah berkorban seekor unta yang besar. Kemudian ada yang pergi lewat sedikit, sehingga sebelum naik imam khatib naik pada mimbar, maka kadar pahala yang digunakan ada kecil lah sedikit. Dan siapa yang menjadi khatib, menjadi imam? Tak lain dan tak bukan daripada Rasulullah. Ya. Jadi ada sirah mengatakan sahabat ya, berpagi-pagi ataupun bersegera untuk pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Ya. Dengan adanya hadis ini diserta dengan hadis yang lain yang sama maknanya, dapatlah kita fahamkan bahawa terdengar atau tidak solat azan, namun seruan telah ada langsung sendiri dari Allah, dari Tuhan dengan ayat ini. Apatah lagi sembahyang Jumaat itu hanya sekali tiap hari Jumaat saja. Sehingga apabila hari Jumaat telah masuk, orang beriman dengan sendirinya telah bersedia. Ya. Baik, kita sambung. Dan tinggalkan jual beli. Artinya ialah bagi orang yang sedang berjual beli, hendaklah ditinggalkan jual beli apabila suara azan sudah terdengar. Dan walaupun tidak terdengar azan itu, kerana azan dilakukan ialah setelah waktu Jumaat, iaitu bersamaan dengan waktu Zuhur. Maka lekaslah tinggalkan jual beli, tutuplah kedai. Dengan perintah kepada orang-orang beriman agar bersegera pergi Jumaat apabila seruan telah sampai. Dengan perintah menghentikan jual beli. Maka diambillah kesimpulan bahawa Jumaat itu adalah wajib. Ya. Maknanya Allah Ta'ala berfirman, apabila telah selesai solat Jumaat, apabila diseru, apabila mendengar azan ataupun apabila telah masuk waktu solat Jumaat, hendaklah tinggalkan segala pekerjaan bagi orang yang bekerja. Ya. Segeralah untuk solat Jumaat. Kata Hamka bahawa dengan perintah tinggalkanlah pekerjaan, tinggalkanlah urusan adalah hujah bahawa solat Jumaat ini adalah wajib. Baik. Di sini kita akan lihat bahawa dua dalil. Ya, pertama ayat dalil Quran dan kedua dalil hadis Nabi. Ya. Al-Quran mengatakan apabila mendengar azan, segeralah pergilah ke masjid untuk solat Jumaat. Tinggalkanlah jual beli. Dengan arti kata yang lain, jangan berlengah. Ya, jangan berlengah lagi. Jangan membuat apa-apa pekerjaan. Tinggalkan. Segeralah ke masjid. Tetapi dalam masa yang sama, ada dalil bahawa para sahabat dari pagi-pagi lagi telah pergi masjid. Ya. Dan tidak ada, setahu saya, ya, setakat ini tidak ada larangan daripada Nabi. Tidak ada Nabi mencegah jangan kamu datang ke masjid pagi-pagi. Bekerjalah terlebih dahulu. Tidak. Ya. Jadi dengan arti kata yang lain, bekerja pada hari Jumaat itu adalah pilihan. Ya. Jika sesiapa hendak pergi ke masjid berpagi-pagi, ataupun awal-awal, ataupun selepas daripada mandi, ya, maka boleh. Kerana ada sirah sahabat yang melakukan demikian dan tidak dicegah oleh Nabi.
Dan jika siapa nak bekerja, silakan. Tidak ada masalah. Kerana ayat ini mengatakan tinggalkanlah jual beli. Maknanya boleh bekerja pada hari Jumaat. Ya? Tidak haram. Ya? Cuma Imam Malik mengatakan makruh. Ya? Bolehlah bekerja. Ataupun mungkin Imam Malik mengatakan terlebih baiklah bekerja. Kan? Ya? Jadi, itulah pentingnya hari Jumaat. Ya? Maknanya dengan arti kata yang lain, pada pagi Jumaat itu, kita boleh bekerja. Dan juga kita boleh tidak bekerja. Dengan tujuan itu untuk kita segera ke masjid. Untuk segera beriktikaf. Ataupun untuk segera boleh kita membaca Quran ataupun berzikir di masjid. Ataupun mungkin di masjid itu pada pagi-paginya ada kelas agama, kelas perduaan. Ya. Jadi, bila kita katakan tidak ada dalil mengatakan hari Jumaat itu dibolehkan bercuti, maka hadis Nabi itulah dalilnya. Hadis Nabi ataupun sirah sahabat itulah dalilnya. Bukan hadis. Sirah sahabat itulah dalilnya. Dan Nabi tidak melegah. Ya, walaupun dalil itu tidaklah mengatakan wajib kamu pada hari Jumaat itu berpagi-pagi pergi ke masjid. Tidak. Tetapi secara umumnya perlakuan sahabat itu diambil kira sebagai dalil yang mengharuskan ataupun membolehkan kita pada hari Jumaat itu tidak bekerja dan bersegeralah ke masjid untuk solat Jumaat. Ya. Baik. Itulah kepentingan Jumaat ataupun kelebihan pada hari Jumaat. Disambung lagi dengan hadis Nabi. Nabi bersabda bahawa barang siapa meninggalkan Jumaat 3 kali berturut-turut dengan memandang enteng, maka akan dicap Allah atas hatinya. Ya, sifat munafik. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Al-Ja'd. Ya. Maka kita lihat betapa hari Jumaat itu hari yang kita boleh membuat pilihan. Sama ada kita nak bekerja dan apabila datang masuk waktu Jumaat, kita berhenti dan kita pergi solat Jumaat. Ataupun kita hari Jumaat itu, pagi Jumaat itu kita bercuti daripada kerja. Jadi bukanlah bermaksud yang dikatakan oleh saudara Dr. Mazhar itu, hari Jumaat itu wajib semua umat tidak bekerja apa-apa seperti orang Yahudi. Tidak. Tidak. Orang Yahudi itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala tidak bekerja langsung. Bahkan dikatakan menghidupkan api di dapur pun tak boleh. Tapi Islam tidak begitu. Islam pertama, membolehkan kita bekerja. Ya. Dan kedua, boleh juga tidak bekerja pada pagi Jumaat. Ya. Dan Nabi bersabda, barang siapa meninggalkan Jumaat itu 3 kali, maka dicap akan hatinya. Akan hatinya, itu sifat munafik. Ya. Itu pentingnya Jumaat. Baik. Kita sambung lagi berkenaan dengan surah Jumaat ni ya. Baik. Disambung lagi, maka apabila telah selesai Jumaat, maka bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah kurnia Allah. Ya. Ialah apabila sembahyang Jumaat itu telah selesai dikerjakan, umat yang tadinya disuruh segera ke tempat ke tempat sembahyang dan menghentikan jual beli, sudahlah boleh keluar kembali. Kalau mereka tadinya berjual beli, sudah boleh disambung kembali jual beli tadi yang dihentikan kerana pergi ke masjid. Perintah bertebaranlah di muka bumi sesudahnya tadi dilarang kerana pergi berkubur melakukan solat Jumaat. Menurut hukum usul fiqh, diartikan bahawa larangan telah dicabut. Misalnya dilarang orang berburu selama mengerjakan umrah dan haji. Namun apabila telah selesai mengerjakan umrah atau haji, dibolehkan berburu. Ya. Maka Hamka kata, nyatalah dalam agama Islam, hari Jumaat itu bukanlah hari beristirahat buat seluruhnya. Ya. Melainkan hari berbuat ibadah bersama, iaitu sembahyang Jumaat. Bila waktu telah datang, hentikanlah segala kegiatan. Bila Jumaat telah selesai, bolehlah kembali bertebaran di atas bumi dan carilah kurnia Allah. Ya. Kerana kurnia Allah itu ada di mana-mana. Asal sahaja orang mahu berusaha dan bekerja. Kurnia dan bertani. Ya. Baik. Ya, itulah yang
yang dikatakan oleh Dr. Hamka tentang solat Jumaat ataupun kelebihan tentang hari Jumaat. Seperti yang kita ketahui, Nabi pernah bersabda mafhumnya, hari yang ditetapkan hari mulia kepada orang Yahudi adalah hari Sabtu. Dan orang Nasrani pula mengambil hari Ahad. Dan kata Nabi mafhumnya, dan bagi orang Islam hari Jumaat adalah hari yang termulia. Baik. Jadi apakah dikatakan kita cuti pada pagi Jumaat itu untuk mengkultuskan hari Jumaat seperti orang Yahudi mengkultuskan hari Sabtu? Secara umumnya lebih aula kita melebihkan hari Jumaat daripada hari yang lain. Kerana bagi orang Nasrani, orang Kristian, hari yang mereka muliakan itu hari Ahad. Mereka bercuti. Ataupun mereka membolehkan untuk tidak bekerja. Untuk mereka pergi ke gereja. Maka lebih aula kita melebihkan hari Jumaat. Bukan kerana kita meniru orang Kristian ataupun Nasrani ataupun orang Yahudi. Kerana terdapat dalil yang seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu dalilnya sirah daripada sahabat dan tidak ada tegahan daripada Nabi. Dan jika kita nak bekerja, silakan bekerja. Jika hendak pagi Jumaat itu kita hendak berehat, menunggu masuk waktu, ataupun bersegera ke masjid, ataupun menghadiri kuliah-kuliah di masjid, silakan. Tidak ada masalah. Bukan dikatakan seluruh hari Jumaat itu kita nak bercuti, seluruh kaum bercuti seperti orang Yahudi. Tidak. Sebab Hamka kata bukan seluruhnya. Dan Quran kata lepas Jumaat bekerjalah, sambunglah kerja. Ataupun yang tak bekerja pagi, mulakan kerja pada selepas Jumaat. Baik. Jika kita mengandaikan ada kilang-kilang yang pekerjanya akan culas jika cuti pada hari Jumaat. Itu adalah andaian ataupun jika berlaku bukanlah semua. Jadi kita tidak boleh mengambil kira perkara yang buruk untuk kita menegah perkara yang baik. Jadi jika orang-orang beriman, dia tak peduli cuti hari Sabtu ke ataupun hari Ahad ke, hari Jumaat ke, dia tetap akan pergi solat Jumaat. Cuma kita pemerintah wajarlah menyediakan satu hari yang selesa untuk mereka pergi bekerja. Saya pernah bekerja di Kota Tinggi Johor dari tahun 1986 hingga tahun 1992. Bekerja di Felda, di kawasan Penuaka. Cuti pada hari Jumaat pada ketika itu. Pada saya sangat selesa pada pagi itu. Jadi kaki tengah kerjaan tidak bekerja. Ada peneroka yang bekerja menuai sawit ataupun beracun ataupun menebas di kebun mereka. Sebelum solat Jumaat, pukul 11 mereka dah balik. Tak ada masalah. Dan ada yang tidak bekerja. Dia akan bekerja selepas solat Jumaat. Tidak ada masalah langsung. Dan sangat-sangat selesa. Dan jika kita nak melancong ataupun nak bersiar-siar pun tak ada masalah. Saya pernah pergi ke Johor Bahru pada hari Jumaat dengan keluarga saya. Tak ada masalah. Kita parking dekat masjid, saya solat Jumaat. Keluarga saya menunggu di tempat yang menunggu. Tak ada masalah. Dan lagi, jika kita pertikaikan orang musafir tidak perlu solat Jumaat, itu adalah satu tindakan ataupun tidak wajar. Kerana hukum musafir dibolehkan meninggalkan solat Jumaat. Tidak ada masalah mengikut syarat tertentu. Jadi kita tidaklah wajar kita mempertikaikan. Jika kita menetapkan cuti pada hari Jumaat, orang akan bermusafir. Dan kita katakan pula jika di sepadan Siam, contohnya, satu kampung itu akan sunyi, kosong masjid. Pernahkah ia berlaku?
Saya rasa tidak pernah berlaku hal ini. Tidak pernah berlaku. Hanya segelintir sahaja yang pergi ke Siam, pergi ke Golok, pergi ke Hanyai, pergi ke Danau. Mustahil sama sekali. Kosong satu kampung. Bahkan kita kata imam pun pergi ke Golok, pergi ke Danau. Ya. Astaghfirullahaladzim. Sangatlah tidak wajar apabila kita buat persepsi yang demikian. Ya. Saya juga pernah pergi ke Kelantan. Ya, ke Kelantan. Ya, ke rumah kawan saya. Ataupun saya pergi Melancong. Pada hari Jumaat, penuh masjid. Bahkan di pasar Siti Khadijah pada pagi-pagi Jumaat. Ya, Tuan Guru ni Abdul Aziz Jadmat nak membuat kuliah. Ya. Ramai orang mendengar kuliah beliau di surau pasar Siti Khadijah. Ya. Jadi dengan cerita yang lain, pagi Jumaat itu Tuan Guru ni Abdul Aziz menyediakan satu kuliah. Ya. Orang mendengar, datang mendengar kuliah. Dan memang popular ataupun memang diketahui perkara ini berlaku. Jadi di mana datang haramnya ataupun tidak dibolehkan kita bercuti pada hari Jumaat. Baik. Kita sebagai seorang Islam wajib kita membirakan ataupun menunjukkan tentang kelebihan hari Jumaat ataupun kelebihan agama Islam. Ya, jadi dengan arti kata yang lain, kita menunaikan solat Jumaat itu syariat. Dan kita menyebarkan kebaikan Islam itu adalah syiar. Maka apalah salahnya kita menjadikan hari Jumaat itu sebagai hari cuti umum bagi sesebuah kerjaan negeri. Ya, tidak ada salah. Dan bagi saya, kita boleh berbangga dengan satu keadaan di mana orang Islam berkumpul untuk solat Jumaat, mengingati Allah dengan keadaan selesa. Tidak terkejar-kejar. Ya, contohnya jikalau di Bandar Johor Bahru yang begitu crowded, ya, orang berkejar-kejar untuk solat Jumaat dengan jamnya, dengan kesesakannya, maka adalah wajar. Wajar diberikan cuti pada hari Jumaat. Ya. Supaya orang berpagi-pagi ataupun dari pagi boleh menyediakan diri dengan selesa untuk pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Ya, tak ada masalah. Petang mereka boleh menyambung kerja. Ataupun petang mereka boleh pergi bersiar-siar. Ya. Bermusafir bukanlah alasan untuk kita menyekat ataupun kita menggantikan hari cuti mingguan itu kepada hari lain. Ya. Tidak ada alasan. Bukan alasan sebenarnya. Jadi itulah ya, pendapat peribadi saya. Berdasarkan apa pengalaman saya bekerja di negeri Johor selama lebih kurang 6 tahun. Tidak ada masalah. Jadi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.